Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Kompleks Penjara Puncak Borneo di Kuching pada Selasa. Keberangkatan tiba Seri Paduka di kompleks itu dengan diiringi Tengku Datin Puteri Marina Tengku Ibrahim bersama isteri Premier Sarawak merangkap penaung projek inovasi warisan Songket dan Keringkam Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Lawatan baginda ke Pusat Vocational Industry PVI Songket Sarah Pride Penjara Puncak Borneo adalah bagi melihat sendiri hasil kerja tangan yang dihasilkan penghuni penjara. Selain itu, Raja Permaisuri Agong turut melawat Galeri Pusat Vocational Industry yang mempamerkan keunikan songket-songket warisan Sarawak. Sementara itu, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia Dato' Nordin Muhammad menzairkan rasa syukur terhadap keberangkatan baginda ke kompleks berkenaan dan berterima kasih di atas sokongan dan keprihatinan baginda yang tidak berbelah bagi terhadap komuniti penjara. Beliau memberitahu rentetan daripada termeterainya memorandum perjanjian MOA di antara Kerajaan Sarawak dan Jabatan Penjara Malaysia pada 26 Januari 2022 sebanyak RM6 juta telah diperuntukkan untuk membina bengkel songket Sarah Pride bagi projek warisan All Kuching Smart Heritage OKSHI yang mensasarkan 100 rumah tenun yang mampu menghasilkan lebih banyak kain songket Sarawak dalam usaha mengekalkan warisan Sarawak. Katanya sejumlah 289 kain songket dan 4 helai selendang telah berjaya dihasilkan penghuni penjara sepanjang musim penularan wabak COVID-19 ini. Untuk makluman, Penjara Puncak Borneo merupakan penjara ke-7 berkolaborasi bersama Raja Permaisuri Agong dalam pembangunan bengkel tenun. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak mengutamakan kelestarian alam sekitar di negeri ini melalui matlamat pembangunan mampan SDG. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhadi Tun Datuk Abang Openg memberitahu ia akan meneruskan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pendekatan ke arah pembangunan sumber asli termasuk Sustainable Sarawak Blueprint atau rangka tindakan Sarawak mampan untuk membimbing semua agensi kerajaan, perniagaan dan komuniti dalam mencapai matlamat kelestarian. Jelasnya, rangka tindakan tersebut bakal menangani isu berkaitan pemeliharaan biodiversiti dan pengurusan sumber asli serta penyesuaian perubahan iklim bagi mewujudkan persekitaran infrastruktur moden seiring dengan revolusi perindustrian keempat negara. Sarawak natural resources and forest areas are one of the Malaysia's main carbon sinks and biodiversity hotspots. Hence, to me, responsible management is critical to support Malaysia's commitment to maintain at least 50% of the country under forest cover. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam menyempurnakan Malaysian Conservation Conference 2022 MCC di Kuching pada Selasa. Premier Sarawak menambah Sarawak komited ke arah pemeliharaan 6 juta hektar tanah sebagai hutan kekal dan 1 juta hektar sebagai kawasan terlindung sepenuhnya TPA. Ujar beliau lagi, persidangan selama 3 hari yang bertemakan New Frontier in Conservation, Past, Present and Future itu adalah platform untuk membincangkan pendekatan bagi cabaran yang dihadapi oleh komuniti pemeliharaan global. Justru melalui persidangan ini, hubungan dapat dibina antara Kerajaan Sarawak, sektor swasta, rakan kongsi antarabangsa, institusi akademik dan komuniti tempatan supaya menghasilkan dasar serta pendekatan pemeliharaan biodiversiti berintegrasi sosioekonomi pembangunan dan komuniti secara praktikal. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhadi Tun Datuk Abang Openg telah menerima kunjungan hormat daripada PricewaterhouseCoopers PwC Malaysia di pejabatnya di Wisma Wapa Malaysia pada Selasa.
Pengurus PWC Malaysia Suhu Kun Yen ketika ditemui media memberitahu kunjungan tersebut bertujuan berkongsi visi dan matlamat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari untuk Sarawak. Tambahnya lagi, dengan peluang yang diberikan ini, PWC Malaysia komited untuk meneruskan kerjasama mereka dalam menyumbang lebih banyak pelaburan untuk Sarawak. Berita di Bintulu, kerjasama agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam melaksanakan kerja-kerja komuniti wajar diperluaskan demi kepentingan masyarakat. Menteri Pemurnian Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, melalui perkongsian ini, peserta akan dapat menghayati kepentingan hubungan yang baik dan berkualiti tanpa mengira jantina, peringkat umur, etnik dan agama. Hubungan yang berkualiti memudahkan masyarakat mencapai kebersamaan bagi mengukuh keharmonian sosial dalam komuniti. Apabila kebersamaan sudah dibudayakan, mudah untuk masyarakat bersama menangani isu dan cabaran sosial yang dihadapi secara bersepadu. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Randau Solidariti Komuniti Daerah Sebauh Bintulu pada Sabtu. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenang menambah, apabila komuniti utuh dan bersatu padu, pembangunan seimbang akan mudah dicapai kerana pembangunan ekonomi dan fizikal dapat dilaksanakan dalam suasana sosial yang sejahtera, aman dan harmonis. Matlamat Kerajaan Sarawak tahun 2030 untuk mencapai status negeri maju dan pembangunan seimbang akan dapat dicapai sejajar dengan saranan Premier Sarawak untuk membangun masyarakat yang inklusif di negeri ini. Pada majlis itu, beliau turut menyaksikan simbolik penyerahan urine drug test kit daripada Pegawai Daerah Sebauh yang juga pengerusi One Stop Committee menangani isu dadah dan substan OSC MIDS Daerah Sebauh William Manggoy kepada Ketua Daerah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Bintulu Muhammad Zulfikar Abdul Rahim. Manakala di Sarike, Taman Agro Sungai Baji Sarike berpotensi menjadi hub utama pengeluaran makanan. Menteri Pemurnian Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom memberitahu objektif utama Taman Agro ini ialah menjadikan Sarawak sebagai pengeluar makanan menjelang 2030 di samping meningkatkan ekonomi dan pendapatan para petani melalui pertanian moden. Taman Agro yang berkeluasan 127 hektar itu turut mampu membantu golongan petani dalam kemajuan teknologi melalui sesi perkongsian bersama sektor swasta. Beliau berkata demikian dalam lawatannya ke tapak projek Taman Agro tersebut di Sarike, Praisten. Jelas Datuk Seri Dr. Stephen Rundi, pertanian moden yang diperkenalkan di lokasi tersebut dapat menarik golongan muda untuk mencuburi bidang pertanian sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan serta menghasilkan pendapatan lumayan. Antara kemudahan yang disediakan ialah rumah hijau atau greenhouse, inkubator dan terminal pemasaran pertanian, pusat latihan pertanian dan juga kemudahan asas lain seperti bekalan air, elektrik dan telekomunikasi. Ujar beliau lagi, Taman Agro Sungai Baji itu turut berpotensi untuk dijadikan pusat latihan pertanian moden dan juga sebagai lokasi tumpuan bagi agro pelancongan. Berita di Miri, Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan akan bekerjasama dengan semua persatuan belia di Sarawak bagi mengadakan program dan aktiviti sukan di negeri ini. Timbalan Menteri Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat berkata, ini sebagai menyahut seruan Premier Sarawak dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan yang mahu menjadikan Sarawak sebagai negeri pengeluar atlet berbakat untuk negara. Kita di kementerian dan harapan kita negeri Sarawak ialah negeri Sarawak itu akan menjadi sport powerhouse, ya, iaitu negeri pengeluar atlet sokan, ya, di peringkat antarabangsa. Jadi inilah antara target kita bagi tahun 2030. Katanya semasa berucap merasmikan pertandingan memancing Sarawak Aktif tahun 2022 di Kuala Miri pada Ahad. Mengulas mengenai penganjuran program ini, Dr. Ripin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir melahirkan rasa gembira di atas sambutan yang diterima dan menyifatkannya sebagai sukan riadah bersama keluarga.
Dalam pertandingan itu, Norshin Bujang telah dinobatkan sebagai pemenang tempat pertama apabila berjaya mendaratkan ikan bawal emas seberat 2.63 kg dan membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000. Diikuti tempat kedua, Peter Ajeng Wan berjaya menaikkan ikan buntal seberat 2.33 kg yang membawa pulang wang tunai RM2,000. Tempat ketiga, Zainal Ahmad memperoleh ikan bawal emas seberat 1.410 kg membawa hadiah RM1,000 dan Mahaguru Pancing menduduki tempat keempat dengan memperoleh ikan pari seberat 1.090 kg dan membawa pulang hadiah RM500. Seramai 343 orang peserta telah menyertai pertandingan memancing ini. Anjuran Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Mindset dengan kerjasama Belia Kampung Pujut BKP dan Kelab Lanun Langit. Pada majlis itu, Dr. Ipin mengumumkan peruntukan sebanyak RM3,000 masing-masing kepada BKP dan Kelab Lanun Langit bagi menjayakan program ini. Berita selanjutnya, Pusat Penyelidikan Melanau PPM yang diwujudkan Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak Kampus Muka bakal menjadi pusat penyelidikan, dokumentasi dan galeri Melanau yang pertama di bahagian Muka. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Balingian Abdul Yaakob RB, ketiga-tiga peranan utama PPM ini akan memfokuskan perkara yang berkaitan dengan Melanau seperti sejarah, sosioekonomi dan budaya masyarakat itu. Jelasnya semua peranan tersebut adalah amat bertepatan dengan objektif penubuhan PMM itu sendiri, iaitu untuk memupuk jati diri dan pemahaman yang berterusan di kalangan masyarakat Melanau. Ketiga-tiga peranan utama PPM ini akan memfokuskan setiap perkara yang berkaitan dengan Melanau seperti sejarah, sosioekonomi dan budaya masyarakat Melanau. Semua peranan tersebut adalah amat bertepatan dengan objektif penubuhan Persatuan Melanau Muka itu sendiri, yaitu untuk memupuk jati diri dan pemahaman yang berterusan di kalangan masyarakat Melanau mengenai budaya serta sejarah dan seterusnya, melonjak dan memupukkan kedudukan komuniti Melanau dalam masyarakat khususnya di Sarawak. Berucap semasa merasmikan Seminar Negeri Tua Melanau Seri 1 di Bilik Seminar King Wood Muka pada Isnin, Abdul Yaakob berkata penganjuran pertama secara kerjasama antara UiTM dan Persatuan Melanau ini merupakan satu permulaan kerjasama yang sangat baik dalam melestarikan sejarah serta budaya masyarakat Melanau. Katanya usaha ini juga dilihat mampu memantapkan lagi peranan universiti ini bukan sahaja sebagai salah satu pusat kecemerlangan ilmu, malah menjadi platform jalinan serta kerjasama bersama masyarakat tempatan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Terus patuhi SOP, anda masih berisiko terkena jangkitan COVID-19 walaupun sudah divaksinasi. Salam UKAS.